Dan hari ini tuan-tuan, kisah tentang watak hamba Allah yang sangat istimewa, dan dia berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan dia daripada azab neraka Jahannam. Tercatat dalam surah Al-Furqan ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 65 hingga 66. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum nak mula kuliah ni, saya nak ajak tuan-tuan mula pada hari ni kita sungguh-sungguh siapa butang ni terbuka gemuk ke apa? Kan, tambah isi ke apa ni? Nah, saya Ismail. Jadi, kalau saya lihat Muhammad, hari ni terbaca akan hari ni apa ni KKM baru keluar kenyataan Selain Muhammad dekat KL, dekat Selangor ni ada kes-kes yang agak mendadak lah kan. Kemudian semalam saya pun ceramah dekat Setapak, dan hari ni tengok-tengok keluar ada kluster baru kat Setapak pula. Kita pun dah naik macam tu. Ni tiba-tiba rasa nak demam masa gitu. Tapi okey lah, alhamdulillah. Cumanya saya teringat bila Nabi SAW sebut tentang doa yang akan menjauhkan mudarat. Cuma tuan-tuan satu je, bila tuan-tuan nak beramal, tuan-tuan beramal dengan yakin. Dalam kita nak beramal ni ada satu benda, dia yakin. Yakin ni buat dia makbul, dia akan dia bagi apa? Mujarab insya-Allah. Kan? Sallallahu alaihi wasallam yakin. Tak yakin tak jadi. Dalam beramal dia ada satu benda nama yakin. Nabi SAW cerita dalam hadis yang sahih tentang amalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Tiap-tiap malam saya beramal. Tiap-tiap malam saya jadikan, setiap kali saya nak kuliah saya mesti amalkan yang tu. Cuma bila kita beramal tiap-tiap hari ni dia jadi macam tahu, dia jadi immune. Dia jadi macam satu rutin. Dia tak berasa macam, tuan-tuan faham kan? Macam kita sembahyang, kita baca doa tadi, lepas sembahyang tadi mau angkat tangan, sambil-sambil duduk tengok handphone, sambil-sambil amin, ya Allah, subhanallah, macam tu lah.
Kita tak feel, kita tak rasa bersungguh nak minta. Bila nak rasa sungguh minta ni? Bila ada benda yang jadi sekeliling kita, waktu itu kita rasa sungguh nak minta. Jadi salih alaihi Muhammad, mula pada hari ini tuan-tuan jadikan amalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' dengan tuan-tuan rasa getaran musibah yang duduk sekeliling kita ni. Tak ada, berasa ni benda ni boleh anytime boleh kena kita. Kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak? Masalah COVID-19 yang duduk dekat kita lah ni ialah hampir majoriti dia ialah orang yang tak ada simptom. Betul tak saya sebut ni? Kalau ada seorang yang ada simptom, pergi cek tengok dia ada COVID-19. Lepas tu bila cek pula dia punya kontak terdekat dia, semua pekak sehari, berapa ramai yang duduk yang kontak terdekat dia yang ada COVID-19 tapi tak ada simptom. So maksudnya boleh jadi tak yang duduk selisih dengan kita, yang mungkin faham tak? Yang duduk satu pejabat dengan kita yang ada dia ada virus tapi dia tak ada simptom. Tak tahu ni duduk sekeliling kita ni. Tuan-tuan tak risau kan? Risau kan? Tuan-tuan macam tak risau, macam relax kan? Risau, siapa risau? Saya lagi risau. Pergi sana, pergi sini, jumpa orang macam. Pergi kat mana pun orang nak salam. Kan kita dah biasa dengan salam. Kita buat macam ni. Dia tengok kita. Tak, kita rasa macam sebab salah. Aku disalahkan, dia salah ni. Aku salahkan, dia salah. Kita nak jaga, tak mau nak salam. Nak jumpa Aceh, nak peluk dia. Sedap peluk dia, walaupun tak ada isi, ataupun ada isi dia. Kasih sayang tu kan. Tapi saya sebab rasa macam sayang nak peluk tapi tak boleh nak peluk, buat macam mana. Tapi ramai orang nak tapi kita buat macam ni. Dan saya sebab jumpa orang rata. Jadi benda duduk sekeliling kita. Cuma mula hari ni kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa alim. Rasa ni dalam hati dan minta supaya Allah jauh ni benda-benda macam ni, sebab Nabi SAW janji tak akan kena mudarat kat kita. Nabi janji tak akan kena mudarat kat kita. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni ambil daripada Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan ambil daripada Nabi SAW. Jadi amal pada setiap hari. Tapi satu hari pun dia sakit. Kawan yang meriwayatkan hadis ni daripada Sayyidina Osman bin Affan, dia lumpuh. Bila dia lumpuh, pekat-pekat pergi jumpa dengan dia. Kak kata kat dia, hang ni cerita apa? Itu kat bahasa saya, seorang kampung lah. Hang cerita apa? Hari tu hang kata siapa amal dengan doa ni tak kena mudarat apa. Ni hang lupa ni. Dah faham soalan dia tu? Biar betul ni, cakap tak betul ke? Dia kata tak, aku tidak berdusta atas nama Nabi, aku tidak berdusta atas nama Sayyidina Osman bin Affan. Tapi pada hari aku lumpuh itu, hari tu aku terlupa untuk baca doa ni. Itu cerita dia. Faham tak? Jadi mula pada hari ni, tuan-tuan, ikhtiar pada setiap hari, lepas subuh, lepas asar, lepas subuh, lepas asar, lepas maghrib. Nabi SAW janji, kalau kita baca pada lepas subuh tu Allah akan pelihara sampai maghrib. Kalau kita baca lepas asar tu, lepas maghrib tu Allah akan pelihara sampai subuh esok. Baca. Boleh lah? Itu pesanan dia sebelum masuk kisah kita ni. Baik. Doa yang kita nak baca pada hari ni tak ada dalam kitab tuan, sebab dah habis dah. Habis. Kitab yang jilid pertama tu habis dah. Ini kita dah masuk jilid kedua dah, yang saya pun tak print lagi sebab PKP nya pasal stop semua yang ada kat saya seorang ni. Kita tuan dengar, tuan tulis je. Nah, salih alaihi Muhammad. Malam ni kita baca pada doa yang ke-40 yang terhimpun dalam kitab Fathur Rahman, Allahumma salli alaihi Muhammad, doa dalam Al-Quran. Kisah dan tafsiran. Himpunan doa-doa dalam Al-Quran ada lebih kurang 60 doa yang dihimpunkan, salih alaihi Muhammad. Dan semua kisah-kisah ni, doa-doa ni ada kisah yang tersembunyi di sebalik dia, yang sangat menarik bila kita korek, bila kita kaji, kita ambil daripada kitab-kitab tafsir. Rupanya kisah-kisah dia sangat menarik. Dan hari ni tuan-tuan, kisah tentang watak hamba Allah yang sangat istimewa, dan dia berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan dia daripada azab neraka Jahannam. Tercatat dalam surah Al-Furqan, ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 65 hingga 66. Ayat ni, doa ni berbunyi, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama
innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Maksud dia, ya Tuhan kami, jauhlah azab Jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Tuan-tuan faham doa ni? Simple aja. Minta apa? Minta jauh daripada api neraka Jahannam. Kita patut dah minta doa ni? Patut sangat. Patut sangat-sangat. Tuan-tuan tengok macam mana Allah ajak dekat kita minta jauh pada neraka ni, sampai ke tahap nak makan pun suruh minta jauh pada neraka lagi. Betul tak ni? Tuan-tuan ni faham ke saya cakap ni? Tuan-tuan senyum ke? Tuan-tuan marah ke apa ni? Jumpa orang kita tak tahu, jumpa kita ni senyum ke tak senyum. Tengok mata kecil besar, entah dia jeleng kita apa. Buat gitu kita. Duduk kalan. Kan apa? Sedap siapa. Tuan-tuan. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jauh pada api neraka ni sebab ceritanya ada orang masuk syurga. Ada orang akan masuk syurga tapi dia akan melalui neraka. Ini kita tak mau. Kita ni bukan setakat nak masuk syurga, kita nak jauh pada neraka. Sebab tu minta masuk syurga, minta juga jauh pada neraka. Jangan minta nak masuk syurga saja, minta masuk syurga, minta jauh pada neraka. Nabi SAW sebut, Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Allah sebut. Salih azman. Barang siapa yang dijauhkan pada neraka dan dimasukkan dalam syurga. Bukan cerita masuk syurga saja. Start daripada jauh pada neraka dulu. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, siapa yang dibebaskan daripada neraka, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, dan dia masuk dalam syurga, فَقَدْ فَازَ. Inilah kejayaan yang sebenar-benarnya. Ini betul-betul sukses, ini kejayaannya. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dalam kebaikan di akhirat tu ada dah jauh pada neraka, tapi minta lagi wa qina azabannar, minta perlindungan lagi pada neraka. Nak makan ni baca doa ni, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, minta lagi. Nak bagi tahu kata betapa pentingnya kita minta jauh daripada api neraka ni. Dan ini salah satu doa yang Allah ajar dekat kita, minta supaya jauh pada neraka. Ingat dalam doa ni dia ada doa yang afdal untuk kita minta. Doa kita nak baca doa, kita boleh minta apa saja doa, tapi doa apa yang paling afdal? Yang pertama, doa yang Allah catat dalam Al-Quran. Ini doa paling afdal. Salah satu doa ni lah, Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarram wa muqamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah azab Jahannam daripada kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, doa yang diajak oleh Nabi SAW. Antaranya doa yang kita baca tadi lah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Mai satu tempat, tak tahu tempat ni kita duduk dalam ni. Mana tahu ni kuku ada di kalangan kita ni, mana tahu ni celah-celah kita ni, tak ada orang yang ada virus. Kita tak tahu. Maka baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan? Takut. Kita dulu waktu berhenti kencing tepi jalan, ingat tak waktu kecil-kecil tu? Mak pesan apa? Naik kereta, kan dulu-dulu highway tak ada. Lalu kawasan Sungai Petani tu tak jadi macam mana waktu tu? Pokok apa? Pokok getah macam tu. Tuan-tuan tahu tak siapa biasa lalu waktu tu? Jalan dah macam tu. Lepas tu pokok-pokok getah semua macam tu. Lepas tu nak terkencing, ayah berhenti di jalan. So pergi masuk kencing kat lautan. Orang tua lalu ajak kencing, kalau nak pergi masuk kencing lautan macam apa? Macam apa? Ampun untuk nenek anak cucu tumpang kencing. Ampun untuk nenek anak cucu tumpang kencing. Sekali dia main bisik tepi telinga kita, bila masa aku kahwin dengan Tok Ang, dia jadi nenek Ang. Kata jin tu. Kata subhanallah syabab. Patutnya baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu doa dia. Jauh daripada apa ni, sengatan binatang berbisa. Tu doa dia. Tu doa yang kita boleh baca. Dan itu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Yang ketiga, doa yang diajar oleh alim ulama.
Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Ulama yang susun doa-doa ni kan, pun boleh kita amalkan. Yang keempat, doa yang ada dalam hajat kita sendiri-sendiri. Tak ada? Beli kereta, bayar deposit kereta, apply loan. Kan? Lepas tu minta doa, ya Allah, bagilah loan lulus. Nak cari hadis tak nak cari Quran tak nak. Lihat ni, saya lihat siapa, ya Allah bagi lulus dan sebagainya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenan ke acai kan, ya Allah bagi pun bukakanlah hatinya untukku. Contohlah, mana yang minum tak berani amin pun. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Jadi ni salah satu doa yang Allah ajar dalam Quran, macam mana doa supaya Allah jauhkan kita daripada azab api neraka jahanam. Dan siapakah yang panjat doa ni? Mari kita tengok. Dia bermula kisah tentang orang yang membaca ataupun membaca ayat ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bermula daripada ayat yang ke-60. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 63. Bermula daripada ayat 63. Ni kisah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ayat dia daripada ayat 63 sampai ayat 66. Maksud dia apa? Mari kita tengok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maksud dia, dan hamba-hambanya dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, orang-orang jahil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dihadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila orang-orang jahil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyapa mereka, berkata sesuatu kepada mereka, mereka mengucapkan kembali dengan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam daripada kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kehinaan yang kekal, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ni orang dia yang panjat doa ni. Siapa orang ni? Dia panggil Ibadur Rahman. Ibadur Ar-Rahman, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Ar-Rahman. Sifat-sifat dia apa? Mari kita tengok. Siapakah sifat-sifat, apakah sifat-sifat hamba-hamba Ar-Rahman itu? Kita tengok, kita ada tak ciri-ciri orang ni yang layak nak minta doa ni? Ni Allah cerita dah. Doa ni dipanjatkan oleh siapa? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ni siapa? Ada ciri-ciri dia yang Allah cerita dalam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, ciri-ciri Ibadur Rahman ni, yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maksud dia, orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Surah Furqan ayat 63, iaitu dengan langkah tenang dan anggun, tidak sombong, tidak angkuh, sebagaimana dalam ayat lain disebutkan melalui firman-Nya, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Surah Al-Isra ayat 37. Cara jalan mereka ni tak sombong. Tuan-tuan tengoklah cara orang sombong jalan macam mana. Jalan dada, dan jalan tengok orang yang lain macam. Nabi SAW ajak jalan tunduk bawah, jalan tengok, jalan ambil merendah diri. Tapi bukan jalan lemah, seret kaki. Orang Islam bukan jalan macam tu. Ni
Nabi SAW jalan macam mana? Nabi SAW, orang Islam Nabi ajak jalan macam turun bukit. Bukan jalan condong orang turun bukit itu. Turun bukit ni jalan pijaknya firm. Pijak depan firm, angkat belakang firm. Tu kata guru saya. Bukan maksud jalan condong macam tu. Bukan jalan condong tu. Jalannya orang turun bukit, pijak depannya kemas. Angkat belakang kemas, pijak depan kemas. Tu cara orang Islam jalan. Tapi bukan maksud sombong. Bukan jalan mendadak, jalan sombong. Sebab tu Nabi SAW larang dulu-dulu orang pakai kain, pakai jubah meleret, melepasi daripada buku lali. Pasal apa? Pasal itu cara jalan orang sombong zaman Nabi SAW. Lah ni tak, kalau dia jalan tak, kalau melabuhkan pakaian tu sampai ke buku lali pun, tapi tak ada sombong, tak ada masalah. Isunya adalah sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara jalan mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak jahat, dan tidak takabur. Itu ciri yang pertama. Tuan-tuan nilai tengok cara jalan kita macam mana. Sebab tu saya pesan kat anak-anak tahfiz saya, akhlak kena jaga, adab kena jaga. Walau hafaz 30 juzuk Quran, orang tak nampak kata kita hafaz 30 juzuk Quran. Ni tuan-tuan duduk sembahyang duha tiap-tiap hari, tuan-tuan duduk sembahyang qabliyah ba'diyah punya duduk jaga, tahajud tiap-tiap malam sembahyang, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, baca Quran tiap-tiap pagi tak pernah tinggal, istighfar tak pernah tinggal, tapi berjalan sombong. Orang nampak ada tuan-tuan tahajud tu? Nampak ada orang baca Quran tu? Tak. Orang nampak tuan-tuan berjalan sombong tu. Nampak apa sombong? Tuan-tuan, kita tak ada sikit pun tuan-tuan sebab untuk sombong duduk jalan di muka rumah Allah. Sikit pun tak. Ni tanah ni bukan tanah kita pun. Kereta yang kita ada, yang kita rasa macam besar sangat tu, betul-betul tu Allah bagi pinjam saat yang Allah boleh tarik anytime. Saudara sebab tuan, tu harta yang tuan ada tu tuan, tu Allah bagi pinjam saat yang Allah boleh tarik pinjam tu je. Saudara sebab tu nak sombong apa? Kita sombong dengan segak kita ni, segak tu Allah tarik macam tu je tuan. Sombong dengan harta kita, Allah bagi kita dulu kita tak ada apa tuan, lahir kita kat dunia tuan telanjang. Saudara Muhammad, nak sombong apa? Sekali nak masuk dalam tanah nanti selepas daripada mati tu, bukan sepik pakaian pun tak pakai, yang pakai tu kain yang putih tu, yang warna pun tak ada, jahit pun tak. Sombong apa? Tok Guru Podok kata apa? Kamu nak sombong apa? Berjalan dalam perut tu penuh tai. Kita sombong apa? Jalan nampak segak dalam perut tu penuh tai. Sombong apa kita? Tak ni. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama dia, cara berjalan depa tak sombong. Tidak angkuh, tak jahat, tak takabur. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna yang dia maksudkan itu bukanlah orang mukmin tu berjalan macam orang sakit. Orang bila tak sombong tu jalan mongkok, jalan lereh, lemah. Orang utara kata apa? Leweh. Tahu leweh? Macam mana apa pasal leweh ni? Faham kan? Jalan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Macam orang sakit. Kerana dibuat-buat dan kerana nak tunjuk-tunjuk. Orang kata, dia tak boleh jalan sombong, jalannya macam ni selekeh, seret-seret kaki. Pasal apa jalan macam tu? Dah kita jalan ni tak boleh macam sombong. Orang Islam bukan macam tu. Kerana ni saya baca ni tafsiran daripada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kerana sesungguhnya penghulu anak Adam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berjalan seakan-akan sedang turun daripada tempat yang tinggi, yakni yakin dengan langkah yang tepat, seakan-akan bumi melipat dirinya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia fast pace kan, FAST-PACE, betul kan? Nabi SAW bukan jalan lengah-lengah tuan. Nabi jalan ni jalan cara orang ada tujuan. Jalan ada orang ada tujuan. Jalan ni tahu arah nak ke mana. Jalan pijaknya firm, kemas. Bukan jalan seret kaki. Orang Islam bukan jalan macam tu. Jalan tu kemas. Jalan macam ada arah nak tuju. Cuma Nabi SAW bila sahabat panggil, Ya Rasulullah, Nabi SAW akan berhenti dan Nabi SAW akan beralih seluruh tubuhnya menghadap kepada para sahabat. Itu cara Nabi SAW. Nampak kemas, nampak steady, nampak segak. Faham tak ni? Kita kena macam tu, smart.
Tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu cara orang Islam. Sehingga sebagian ulama salaf memakruhkan berjalan dengan langkah yang lemah dan dibuat-buat, melainkan dia sakit. Waktu orang Islam kena buat macam tu lah. Tentang tawaf orang lelaki-lelaki ini disunatkan kepada kita pada 3 pusingan pertama tu berlari anak. Kemas orang Islam ni. Nabi SAW waktu sampai nak tawaf, Nabi SAW angkat ni kain ihram dia, selempangkan bagi nampak ni bahu sebelah ni. Kemas, nak tunjuk hebatnya orang Islam ni, kemas. Ni bukan selekeh, bukan cakap lembu-lembu, lembek-lembek, ni bukan orang Islam. Orang Islam ni kemas. Orang Islam ni firm, orang Islam duduk segak. Itu orang Islam. Berjalannya steady sampai ke tahap ulama salaf makruh berjalan lembek-lembek tu. Boleh saya keluar semua kemas. Bukan kemas duk cekah orang. Apa saya lihat? Orang Islam macam tu. Kemas, smart, segak, tegap. Orang Islam. Faham ni? Soalan semua. Benda-benda kita kadang kita tak belajar. Tak belajar cara berjalan. Oh, Nabi ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah utuskan Nabi ni untuk menyempurnakan akhlak. Dia ni Nabi SAW ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Panduan kehidupan kita. Setiap benda, sampai ke tahap nak makan pun Nabi SAW ajak kita ni. Nak suap macam mana pun, nak masuk tandas, duduk dalam jamban pun Nabi SAW ajak macam mana. Tu nak cerita komplitnya Islam ni. Sampai kita masuk jamban ni. Nak masuk bilik rumah, bilik mak kita pun diajak. Dalam Quran Allah sebut tentang macam mana nak masuk bilik mak. Ada tak? Ada. Sampai ke tahap macam tu Islam ajak, kan? Sampai ke tahap cara berjalan pun diajak. Subhanallah, keman, tuan. Kalau orang Islam ikut cara orang Islam sungguh, Aisyah nampak hebat orang Islam. Buka butang ni, apa gaya ni ada masalah, kan? Tuan-tuan, kita nak berhenti azan dulu lah. Mana ustaz? Nak berhenti azan dulu? Okey, dia azan. Alhamdulillah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi kemas orang Islam ni kena nampak kemas, smart. Tu orang Islam. Kita bawa image, kita bawa produk kita nama Islam. Setiap pada kita ni. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i atau kama qala. Siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia mengucap la ilaha illallah, maka dia adalah da'i. Da'i apa ni? Da'i ilallah, ajak orang pada Islam. Tunjuk bagi smart sikit, tunjuk kemas sikit. Main selekeh, serabut, tak elok. Nabi SAW jumpa seorang lelaki yang janggut tak sikat, rambut tak sikat, kita balik sikat rambut tu. Ada seorang lelaki jumpa Nabi, gigi dia kuning. Gigi dia kuning. Nabi kata balik gosok gigi. Nabi punya jaga image. Pasal kita bawa satu produk nama Islam. Pergi pasar raya, tengok ada seorang, mai sini. Ubat kurus. Ada. Makan 3 hari je, garanti kurus, dia kata. Ni, kita tengok kawan yang jual tu, kecil sikit pada petik 3 pintu je. Nak beli tak? Tak belilah kita. Dia tak buat image produk dia. Dia tak melambangkan produk dia. Kita bawa produk kita nama Islam. Kita kena tunjuk yang Islam ni cantik. Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Salli ala sayyidina Muhammad. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Dalam satu riwayat yang lain, salli ala sayyidina an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Tunjuklah kita nak Islam. Kemana Nabi SAW nak keluar pergi dakwah, nak jumpa para sahabat, pakai smart. Pakai smart Nabi SAW. Tanya kepada Aisyah, wahai isteriku, segak tak abang? Segak tak? Isteri kata apa? Tak ada lelaki yang lebih segak lagi pada baginda Nabi SAW. Tu isteri Nabi SAW. Isteri kita try tanya orang tu, tengok, ikat gelang pink. Dia tanya Filipin, diikat gelang pink kita lagi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, sehingga satu hari diriwayatkan daripada Umar bahawa dia melihat seorang pemuda yang berjalan perlahan-lahan. Lepas dari ni tuan-tuan tengok keluar hari ni semua smart-smart ni, biarlah smart-smart dah.
Sayyidina Umar satu hari tengok ada seorang lelaki jalan pelan-pelan meleret macam tu. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Umar kepada lelaki tersebut, apakah kamu sakit? Kamu ni sakit kan? Pemuda kata, tak, saya tak sakit, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar memukulnya dengan tongkat dia tu dan memerintahkan kepadanya agar berjalan dengan langkah yang kuat. Dia pemimpin tu. Pak ni, Amirul Mukminin. Jumpa berjalan lembek-lembek. Siapa yang sakit kah? Tak sakit lah, Amirul Mukminin. Tak sakit, ambil tongkat ketuk kepala dia. Berjalan elok sikit. Tu kemas tu, nampak? Amirul Mukminin duduk kat dalam sah, siapa apa ni enggang-enggang sah apa semua, kaki tak betul semua, dia ambil tongkat tu ketuk kaki orang. Tu dia Amirul Mukminin. Kita menteri kita kan, Perdana Menteri kita buat lagu tu pakai lagi sekali pakai tak dekat. Ada ni Saudi Al Samad. 2-3 hari ni tuan-tuan, Saudi Al Samad ada dicadangkan supaya, kan dulu waktu kita sekolah-sekolah dulu tuan-tuan duk main apa ni kerusi muzik kerusi tu, ingat tak? Itu dicadangkan untuk diharamkan permainan kerusi muzik tu. Tahu saya apa? Pasal dia mengganggu kestabilan negara. Kesan dia boleh mengganggu kestabilan negara. Dia cerita dia. Baik tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makna yang dimaksudkan dengan haunan dalam ayat ini ialah berjalan. Haunan dalam ayat ini sebut alladzina yamshuna 'alal ardi haunan dalam ayat ini bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rendah hati dan segak, anggun. Berjalan tu kemas, anggun, tapi rendah hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus salata fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu atau kama qala sallallahu. Apabila kamu mendatangi tempat sembahyang atau masjid, maka janganlah kamu mendatanginya dengan berlari, tetapi berjalanlah dengan langkah yang tenang. Langkah tenang tadi lah, kemas tapi tenang. Apabila kamu jumpai daripada solat itu, maka kerjakanlah, dan apa yang kamu tertinggal daripadanya, maka sempurnakanlah. Hadirin faham tak? Faham? Kalau kita pergi ke masjid, orang dah start solat, jangan duk lari rushing nak kejar rakaat. Ni kita ni kat lantai macam ni okey lah. Kukuk masjid, kukuk rumah dulu, masjid kat papan, masjid kayu. Ni tu imam nak rokok, kur-kur kat belakang kur-kur, takut nak roboh ya. Dan Nabi suruh buat apa? Jalan pelan-pelan, tenang, jalan tenang. Dia ingat dulu kalau dia naik motor tu, dan motor pun tak sebab tongkat dah, main Honda Cup dia. Dengar tu imam baca habis waladhdallin amin, speaker horn masjid kan. Dia pederam betul dah. Ya dekat dia. Sampai tu imam nak rokok dah. Allahu Akbar. Balik motor dah. Terus janji dapat rakaat kata imam. Sagi lepas mari baru try balik hidup. Kata hidup motor tu cerita lain. Jadi dapat tu cerita orang tua kampung tu tuan. Sadi Allah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Nabi suruh buat apa? Jalan tenang-tenang. Pergi masjid lah tenang-tenang, relax. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Mubarak telah meriwayatkan dari Ma'mar daripada Ibnu Umar Ibnu Mukhtar salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa orang-orang mukmin adalah orang-orang yang rendah hati demi Allah. Pendengaran dan penglihatannya serta seluruh anggota tubuhnya menampil sikap yang rendah hati, sehingga orang jahil menduga mereka sebagai orang sakit, padahal mereka sendiri tidak sakit. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sihat, tapi hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, tidak selain daripada mereka. Selain daripada mereka, dan mereka tidak menyukai dunia kerana pengetahuan mereka tentang akhirat. Maka mereka inilah dengan doanya mengatakan dalam doa mereka, segala puji bagi Allah telah menghilangkan kesedihan daripada kami. Ingatlah demi Allah, kesusahan mereka tidaklah sama seperti kesusahan manusia. Tiada sesuatu pun yang menjadi dambaan mereka selain daripada memohon syurga. Sesungguhnya mereka menangis kerana takut dan kepada terhadap siksa neraka. Sesungguhnya barang siapa yang tidak
bersedih dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bersedih dengan amaran dan ancaman Allah, maka jiwanya akan dicabut meninggalkan dunia dalam keadaan kecewa. Dan firman Allah Ta'ala, siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, dia berjalan dengan keadaan yang rendah hati, berjalan dengan tenang, tapi smart, tegas. Ini orang Islam. Yang kedua, sifat ibadur rahman tadi yang panjat doa ni, apa dia? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang ni susah nak buat sikit. Yang tadi kena praktis jadi boleh buat kot. Lepas ni tahu dah nak belajar macam mana berjalan, macam mana jangan sombong, berjalan rendah diri. Yang kedua ni susah sikit. Apa dia? Apabila orang-orang jahil, orang-orang yang tak ada adab, orang-orang yang kasar ni, orang-orang yang jahat ni, menyapa mereka, berkata sesuatu dekat mereka, maka mereka akan membalasnya dengan ucapan yang baik-baik. Ini payah ni. Betul ni? Kita ni tunggu pantang orang maki ya. Awak ingat Amir maki saja. Aku punya maki tak tahu lagi. Kita punya macam tu. Amir buah saja tahu, aku punya buah tak tahu lagi. Kita. Tapi Nabi ajak kat kita, Allah ajak kat kita, orang yang layak untuk minta doa supaya Allah jauh daripada neraka jahanam, sifat dan ibadah rahman ni, kalau orang jahil kacau dia, orang jahil kata kat dia, orang jahil buat kat dia, dia balas apa ni? Dia balas balik dengan perkataan yang baik. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu apabila orang-orang jahil menilai mereka sebagai orang-orang yang kurang akalnya, yang diungkapkan kepada mereka dengan kata-kata yang buruk, maka mereka tidak membalasnya dengan hal yang semisal, melainkan memaafkan dia. Subhanallah. Orang jahil kata apa ni? Ni kurang akal, ni gila, ni bodoh, kata kat dia. Padahal dia tu yang kurang akal. Dia tu yang jahil. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia tak balas. Dia kata apa? Aku maafkan engkau. Real lah tuan-tuan. Saya pun tak boleh fitrah tu. Paling tidak kita diam lah. Kita diam pun kira baik dah. Tidak ni. Tidak lah. Orang kata kita diam-diam. Tu pun kira baik sangat dah tu. Tapi dia ni bukan sakat diam. Balas balik. Balas dengan apa? Dengan doa yang baik-baik. Allah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk kamu. Allah, mudah Allah beri hidayah pada kamu. Hantar dia kata apa kat kawan-kawan kita ni jenis Firestone. Tahu Firestone? Batu api pelaga dia kali. Memang. Bahasa dia bagus tuan ni. Dia panggil an-namamun ni. Dia batu api ni. Betul lah. Khul jannah, orang tak masuk syurga batu api ni kan. Nabi SAW sebut. Dia bahasa dia baik-baik tuan. Dia kata apa? Aku kesian kat hang tau. Aku bukan boleh dengar ni orang duk kata kat hang ni. Jenis tu. Dia kalau dia tak kata kat kita, dia tak bawa kita pun duk relax, tak ada apa. Baru ni saya pergi ceramah satu tempat. Habis kuliah apa semua duk kat kereta apa, dia ada seorang tu mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz ada masalah kat dengan orang. Kata siapa? Tu dia tu. Dia sebut nama tu. Saya kata, saya okey jangan dah. Tak ada masalah apa kan? Tu Ustaz, saya dengar macam dia ada masalah dengan Ustaz ni. Dia jenis tu. Aduh, saya tak okey, tak ada masalah apa pun dengan dia tu sebelum tu. Saya pergi masuk kereta kan, tengok tu Facebook tu, ada dia kata kat aku kan. Tanya kat kawan sebelah mana, dia ada masalah kan dengan Abi kan. Lepas tu telefon dia kat banyak orang dekat dia tu ada masalah dengan saya kan, apa dia dah kata apa kat saya. Habis kecoh hari tu spoil dia nak. Nak cerita ni, patutlah orang ni kata Nabi kata tak masuk syurga orang macam ni. Ini batu api. Tapi cara dia cakap tu macam sayang sangat kat kita. Saya bukan boleh dengar orang duk kata kat Ustaz macam tu. Aduh, ni sini berbulu telinga saya. Dia kata kat Ustaz tu. Patut dia kata kat Ustaz macam tu. Dia tak patut tau. Kata saya tak boleh ni. Saya macam gitu. Dia pergi jumpa orang dia kata macam tu kan. Dia jenis jahat. Allahumma salli alaihi. Lepas tu Nabi SAW tak bagi, jangan duk dengar orang kata orang macam ni, orang ni jahat. Saudara sebab kalau ada orang kata kat kita, kita duduk diam pun tu kira baik lah. Kira baik lah. Tapi nak lebih baik, tahu apa dia? Doakan kebaikan untuk orang tu. Ini lagi terror lah. Ni orang kata kita, Allah, lumai abang kita ni, yang geng-geng batu api tadi bagi tahu. Hantar dak dia kata kat macam tu, kita pun angkat tangan. Ya Allah, kau berilah hidayah kepada orang tu. Dan hidayah juga kepada hang. Sedap masak lagi dia tu.
Allah bagi daya kat dia tu, bagi daya kat hang. Allah kebaikan kepada dia, kebaikan kat hang sekali. Hang sebut begitu. Tetap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbi salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidaklah mereka mengatakan perkataan kecuali yang baik-baik saja. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semakin orang jahil bersikap keras, semakin pemaaf dia dan penyantun pula sifat baginda Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam ayat yang lain, wa idza sami'ul lagwa aghradu anhu, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, maka mereka berpaling daripada dia. Allah Rabbi, ini pun satu benda yang kita kena belajar buatlah. Apabila kita mendengar satu perkataan yang tak manfaat, Allah suruh buat apa? Paling. Kalau dengar orang duk cakap tentang orang lain, buat apa? Paling. Cakap tentang orang lain, tuan buat apa? Berpaling. Jangan duk join sekali. Saya tak cakap Ustaz, saya dengar je. Ustaz, saya tak mengumpat Ustaz. Depa yang mengumpat Ustaz, saya pergi dengar je. Dengar pun tak boleh. Nabi kata apa? Dengar tu sama macam mengumpat. Pasal apa? Pasal kalau kita tak pergi dengar, dia tu pun tak mengumpat. Betul tak? Kalau kita tak pergi tadah telinga kita kat orang mengumpat, dia pun tak mengumpat. Dia nak mengumpat apa, tak ada orang dengar. Faham tak ni? Kita indirectly, kita do encourage dia untuk mengumpat. Tuan-tuan, ada satu benda yang tak bermanfaat duduk depan kita, tuan-tuan berpaling. Perintah daripada Allah. Surah Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa aghradu anhu, apabila mereka mendengar perkataan yang tak bermanfaat, maka mereka berpaling daripadanya. Ingat tu, sama dalam WhatsApp, sama dalam Facebook, sama dalam Instagram, sama dalam Telegram, Kilogram, apa gram yang duduk dah tu, kalau ada benda tak manfaat yang masuk, tuan-tuan berpaling daripada dia. Ni ciri ibadur rahman. Boleh lah? Salih ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan, pada suatu hari, An-Nu'man ibnu Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu anhu mengatakan, satu hari ada seorang lelaki mencaci maki lelaki lainnya di hadapan baginda Nabi SAW. Seorang lelaki, ada dua orang lah depan Nabi ni. Seorang lelaki duduk maki, caci, maki kata orang macam. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang lelaki ni dengar aja orang tu duduk maki dia. Lalu orang yang kena caci tu, tahu dia kata apa? Tahu dia kata apa? Alaikas salam. Dia jawab simple je. Alaika assalam. Apa maksud dia? Semoga engkau selamat. Doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kalau orang maki tu dengar tu. Alaikas salam. Tapi bila masa aku bagi salam kat hang. Moga kau selamat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka Nabi SAW pun bersabda waktu tu. Nabi kata apa? Ingatlah, sesungguhnya ada malaikat di antara kedua kamu yang membelamu. Tadi ni ada malaikat waktu orang duk caci maki tu, malaikat ni duk bela dia, pertahan dia, bela dia. Setiap kali orang itu mencacimu, maka malaikat itu berkata, bahkan kamulah yang berhak dicaci, bahkan kamulah yang berhak dicaci. Waktu orang ni yang duk diam tadi ni, orang tu duk maki dia, setiap makian daripada orang tu mai kat dia, malaikat duk belakang dia semua kata, kamulah yang berhak dimaki, kamulah yang berhak dicaci. Malaikat duk maki dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan apabila kamu mengatakan alaikas salam, bila orang ni maki ni, dia kata alaikas salam, waktu tu malaikat kata apa? Dia tidak berhak untuk mendapatkannya, bahkan kamulah yang berhak mendapat keselamatan. Anda faham kan? Atau kisah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allah berfirman lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapakah lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni, orang yang tadi, jika mereka dinilai sebagai orang yang kurang akalnya, maka mereka bersabar. Mereka tetap bergaul dengan hamba-hamba Allah pada siang harinya dan bersabar terhadap apa yang mereka dengar. Kemudian disebutkan pada malam hari mereka ni rajin beribadah pula. Ciri yang ketiga. Yang pertama tadi, jalan dengan tenang. Yang kedua tadi ni, bila orang maki dia, jumpa dengan orang jahil,
dia ucap dengan perkataan balas dengan perkataan yang baik. Yang ketiganya, dia rajin berqiyamul lail pada malam hari. Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyamah. Dan orang-orang yang melalui malam-malam hari dengan bersujud dan berdiri menghadap kepada Tuhan mereka. Sallallahu alaihi wasallam, yakni mengerjakan ketaatan dan beribadah kepadanya seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain dalam firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashar hum yastaghfirun. Dan mereka sedikit sekali mereka tidur di waktu malam dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Dalam surah As-Sajdah disebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung rusuk-rusuk mereka jauh daripada tempat tidur mereka sehingga akhir ayat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Ciri yang berikutnya saya panggil rajin qiyamul lail. Saya hari tu bila ayah kepada Syekh Zainul Asri meninggal. Kan? Meninggal pukul 4 pagi lebih, 4 lebih pagi. Waktu tu waktu yang almarhum dia selalu qiyamul lail. Dia tak pernah tinggal qiyamul lail dia. Setiap malam selama 40 tahun kalau tak salah saya. Tak pernah tinggal 40 tahun. Maksudnya kalau 40 tahun, duk kira-kira kalau dia meninggal usia 70 tahun. Sanad semat. Dia start tak pernah tinggal qiyamul lail dia pada usia dia lebih kurang 30 tahun. Macam ni. Waktu tu macam tu terlintas di hati saya. Sebenarnya kita pun yang duk ada ni mungkin tak terlambat untuk menjadi orang yang tak pernah tinggal qiyamul lail. Mula bila? Mula hari ni. Dia tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Takdir kata kalau tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad meninggal usia tuan-tuan 70 tahun. Sekarang usia tuan-tuan 40 tahun kata. So ada berapa tahun ni? 30 tahun. Dan kalau tuan-tuan bermula pada malam ni tuan-tuan buat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud banyak tak apa. 1 rakaat ni. Ambil setengah jam, ambil 20 minit sebelum dia masuk subuh tu, buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tuan-tuan nanti waktu meninggal tuan-tuan 70 tahun tu, tuan-tuan dikira oleh Allah dan mungkin disebut-sebut manusia tu dia tak pernah tinggal qiyamul lail dia semenjak 30 tahun yang dulu. Boleh jadi tak tuan? Orang tak tahu tak apa. Mungkin nanti anak kita akan sebut macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Ada seorang pakcik tuan-tuan dekat Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa. Kecil pakcik tu, kecil dah. Umur dia dah 80 tahun kalau tak salah saya. Kecil ya, pegang tongkat kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan sembahyang duduk betul belakang imam, imam dia duduk sembahyang kat sini. Itulah tempat dia setiap hari. Selama 20 tahun. 20 tahun tak pernah miss. Dia akan sampai di masjid 20 minit sebelum masuk waktu. Dia set waktu dia, kalau azan zuhur pukul 1 suku, dia pukul 1.05 minit dia dah lebih kurang 1 apa? 1 suku maksudnya pukul 12.55 dia dah dah. Dia dah set 20 minit sebelum masuk waktu dah untuk dia. Macam kita azan baru siap di masjid kan. Dia 20 minit sebelum azan tu dia dah gerak ke masjid. Selama 20 tahun. Yakni selepas dia pencen baru dia buat macam tu. Allah panjangkan usia dia. Dan orang bercakap tentang dia. Hari tu, takdir hari yang saya nak pergi tu, Sultan nak pergi sembahyang kat situ. Bila Sultan nak pergi sembahyang kat situ, tempat tu memang tak boleh dapat kat dia lah. Betul tak ni? Tempat ni kira tempat membesar-besar lah. Kursi Sultannya berapa tempat tu kira kapet kuning lah. Dia panggil apa? Sejadah kuning kat depan ni. Betul kan? Tapi AJK Masjid kata dia, Pakcik jangan risau, tempat tu tetap pakcik akan duduk kat situ walaupun sebelah Sultan. Dalam hati saya kata apa? Waktu tu dia duduk susah hati, dia jumpa AJK, macam mana ni tempat saya tu nanti saya tak dapat lah tempat tu. Takdir saya duduk ada waktu tu. Waktu dia duduk bincang AJK kata apa? Kami dah mesyuarat dah, tempat tu tetap kami bagi pakcik duduk kat situ. Dalam hati saya kata apa? Dekat dunia lagi Allah muliakan dia. Dia buat bila? 20 tahun. 20 tahun bila? Semenjak daripada dia
usia dia pencit. Kita tuan-tuan, lambat tak lagi ni? Tak lagi kalau kita nak buat. Buat istiqamah. Terus banyak-banyak kan? Banyak pun kita tak lakat. Ambil 2 rakaat. 2 rakaat. Mudah-mudahan 30 tahun Allah panjangkan usia kita 30 tahun lagi ke 40 tahun lagi kan. Sampai kita nak dapat manis tuan-tuan. Seorang ahli abid dia kata, aku mendapat kemanisan tahajud aku selepas 20 tahun mujahadah. Dapat manis tahajud ni selepas 20 tahun mujahadah. Lawan 20 tahun lekat. Sampai ke tahap waktu tu tak payah subuh dah manis dah apa ni tahajud kat dia. Kita nak dapat manis tu. Sampai satu hari semayang tahajud ni macam semayang subuh kat kita. Kalau tak semayang tu rasa bersalah sangat, rasa berdosa sangat. Ni tu keadaan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ni apa ni? Orang ibadur rahman yang sebut yang berdoa ni ciri yang keberapa? Satu tadi jalan, yang kedua orang jahil kata dia balaskan kebaikan, yang ketiga dia bangun bertahajud pada malam hari. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian barulah Allah cerita orang ni dia berdoa. Dia berdoa apa? Dia berdoa walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhlah azab jahannam daripada kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Surah Furqan ayat 65, iaitu tetap dan abadi. Sebagaimana Al-Hasan mengatakan sehubungan dengan maknanya, sesungguhnya azab jahannam itu adalah kebinasaan yang kekal. Segala sesuatu yang menimpa anak Adam lalu lenyap daripadanya, tidak dikatakan garam. Sesungguhnya pengertian garam itu tiada lain bagi sesuatu yang kekal selagi ada langit dan bumi. Sampai nak rasa garam yang ada ni pun hancur dan tak rasa apabila dia duduk dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina neraka jahannam. Salli ala sayyidina, semuanya akan binasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya innaha sa'at mustaqar wa muqama, sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ibnu Abi Hatim mengatakan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada Malik Ibnu Haris yang mengatakan bahawa apabila seseorang dilemparkan ke dalam neraka, maka ia terjatuh ke dalamnya. Dan apabila dia sampai di salah satu pintunya, maka dikatakan kepadanya, tetaplah di tempat kamu. Kamu akan diberi jamuan terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan waktu ahli neraka dia dilempar daripada pintu, daripada jurang neraka tu, dia jatuh sampai dia berjumpa dengan pintu neraka. Bila dia berjumpa dengan pintu neraka tu, lalu dikatakan kepada dia, tunggu kat situ, kami nak bagi jamuan dulu. Apa jamuan dia tu? Maka dia diberi minum racun ular hitam dan kalajengking. Perawi mengatakan bahawa lalu apabila dia makan dan dia minum, kulit, rambut, urat dan otot-ototnya akan pecah. Ni belum masuk neraka lagi, ni baru duduk pintu depan pintu neraka ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abi Hatim lagi mengatakan, salli ala sayyidina Muhammad, daripada Ubaid bin Ibnu Umair mengatakan, sesungguhnya di dalam neraka benar-benar terdapat sumur-sumur yang di dalamnya terdapat ular-ular yang besarnya seperti unta, dan kalajengking yang besarnya seperti begal yang besar. Apabila ahli neraka dilemparkan ke dalam neraka, maka ular-ular dan kalajengking itu keluar daripada tempat persembunyiannya menuju kepada mereka, lalu menggigit dan mematuk kulit dan rambut mereka sehingga daging mereka sampai ke telapak kakinya tersayat. Bila dia tangkap, dia start robek-robek tu badan tu. Ni rambut dia, sallallahu alaihi wasallam, rambut daripada atas ni akan terkopek sampai ke telapak kaki dia.
Dan apabila ular dan kalajengking itu merasakan panasnya neraka, maka mereka pun kembali kepada tempatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat lain Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya ada seorang hamba di dalam neraka jahanam berseru selama 1000 tahun dengan mengucapkan Ya Hannan, Ya Mannan. Duk menangis. Dia duduk dalam neraka jahanam tu 1000 tahun. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Pemberi anugerah. Berapa tahun duk menangis ni, duk menjerit ni? 1000 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah pun berfirman kepada Jibril, pergilah kamu dan bawalah hambaku ini. Jibril pun berangkat dan dia menjumpai ahli neraka dalam keadaan sedang terjungkal sambil menangis. Lalu Jibril kembali menghadap kepada Tuhannya dan menceritakan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Allah pun berfirman, bawalah dia kepadaku. Sesungguhnya dia berada di tempat itu. Maka Jibril pun membawa orang tersebut dan memberdirikannya di hadapan Allah. Seraya Allah berfirman, hai hambaku, bagaimanakah kamu jumpai tempat tinggal dan tempat istirahatmu? Si hamba menjawab, wahai Tuhanku, benar-benar ia tempat yang buruk dan tempat peristirahat yang buruk. Tempat istirahat yang buruk. Maka Allah berfirman, kembalikanlah hambaku ke tempatnya. Si hamba berkata, wahai Tuhanku, setelah engkau keluarkan aku daripada neraka, aku sama sekali tidak berharap untuk kembali kepadanya. Maka Allah berfirman, biarkanlah hambaku. Tuan-tuan, Allah berfirman, ada orang 1000 tahun duk menangis dekat dalam. 1000 tahun. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan. Sampai Allah ambil dia. Dan sekalian berfirman, dan Allah bicara dengan dia. Tuan-tuan, jangan sampai jadi keadaan yang macam tu. Maka, tuan-tuan, nak layak kita untuk berdoa dengan doa tadi ni. Nak melayakkan kita untuk berdoa dengan doa tadi ni, kita kena ada ciri-ciri ibadur rahman tadi ni. Nak sampai ke tahap kita boleh angkat tangan doa yang kita baca tadi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa maqama. Nah, doa itu kita kena bukan setakat kita doa, nak doa tu kita nak kena jadi ciri-ciri orang yang mendoakan tu. Apa dia? Ibadur Rahman, ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri dia? Berjalan dengan tenang, jalan dengan merendah diri, jangan sombong, jalan salih ala Muhammad, jangan tunjuk takabur. Yang keduanya, bermuamalah dengan orang jahil selayaknya. Orang jahil kata kat kita, orang hina kita, kita balas dengan perkataan-perkataan yang baik. Yang ketiga, qiyamul lail malam hari. Dan kita berdoa pula dengan doa ni, mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita insya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, yang berikutnya ibadur rahman ni juga tuan-tuan, salah satu daripada ciri dia, ciri-ciri ibadur rahman ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Allahumma salli ala Muhammad walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kedekut. Salih alaihi wasallam. Ini salah satu daripada cirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang disebut sebagai ibadur rahman wa kana baina dzalika qawama, dan adalah yakni pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian itu, dengan maksud dia tidak terlalu boros dan tidak pula terlalu kedekut. Ini ciri-ciri ibadur rahman yang disebutkan dalam ayat ini insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah berikan kefahaman kepada kita insya-Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok yang disebut sebagai ibadur rahman tadi ini, dan mudah-mudahan berkat daripada doa kita Allah menjauhkan kita daripada api neraka Jahannam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah dan penyakit yang berlaku sekarang ni insya-Allah. Dan tuan-tuan, seperti yang saya sebutkan pada pertemuan kita yang lepas, madrasah ni di antara tempat yang agak terkesan dengan PKP lah, termasuk juga madrasah kami. Jadi semalam saya semakin tuan-tuan, saya tak berhajat untuk minta tuan-tuan bagi sumbangan wakaf atau apa sebagainya. Cuma saya nak minta untuk membantu ekonomi kami dengan membeli susu yang saya jual itulah.
susu kambing Faiz tu, susu tu saya masukkan beras perang, saya masukkan kurma untuk ganti gula, dan saya masukkan ginkgo biloba untuk otak, sesuai untuk semua peringkat umur. Sebenarnya saya design susu tu untuk keperluan saya. Saya banyak travel, saya tak sempat makan kadang-kadang. Saya bancuh susu tu nak bagi kenyang perut anak-anak kita, nak pergi sekolah pagi-pagi tak sempat breakfast. Sangat sesuai lah. Lagi satu, ginkgo biloba tu untuk kecerdasan otak. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana dengan harga promosi. Kami masih buat promosi lagi untuk stok awal ni, InsyaAllah harga pengenalan. Dan yang mai jual tu ialah ejen saya yang dekat sini. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan nanti nak repeat lagi, tuan-tuan rasa sedap sesuai, tuan-tuan bancuh dengan cawan, jangan bancuh dengan gelas. Bancuh cawan, saiz cawannya. Bancuh gelas dia tak tersedap, dia cayak, dia ceroy. Okay. Bancuh guna cawan saja, insyaAllah dapatkan kat luar sana. Bantulah tuan-tuan beli, tuan-tuan niat untuk membantu madrasah saya. Mudah-mudahan insyaAllah Allah menggantikan kepada tuan-tuan dengan harta yang lebih baik insyaAllah. Wallahu SWT a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibaratis salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.